Jiran saya dapat jual harga tinggi. Macam mana saya nak jual tinggi juga? Kita beli rumah ni dah make grant tau. So, kalau jual, kena bayar balik ke? Saya ada 3 bilik, nak jual rumah, nak beli 5 bilik atau EA. Mampu ke saya? Tahun I baru beli kondo. I pun nak juga. Mampu ke saya? Sorry lah guys, nampak sangat kita tak terjawab soalan-soalan you all. Tapi, kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu. Yuk, jumpa kita lah. Apa lagi guys? Picit nombor ni 87741551. Tapi buat masa ni, selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam puaka. Hujan tak kat luar sana? Tiba-tiba hujan. Macam kita tahu pula malam ni hujan. Hujan tak? Kalau hujan, pakai selimut, tengok puaka, dengan air panas. Wah, gitu. Yang kata orang tu belum tengok kisah-kisah lama puaka, sila tonton. Yang ada orang cakap apa tau, dia ulang-ulang kali. Ada 3 kali, satu episod tu 3 kali ulang. Terima kasih banyak yang kasih support. Yang nak kasih support lagi, seperti biasa di bawah ni. Okay. Dan bawah. sekali lagi ni. Sebelah tak ada. Bawah. Kasih support. Oh, support yang itu. Oh, QR code. Okay. Kasih sebelah. Okay. Tak adalah. Yang support yang lain. Okay. Dan bagi kat rumah tu yang mungkin terfikiran tengah discuss dengan family, ada discuss dengan mak mentua ke, coming mak mentua, future mak mentua, kita rumah mana, kat daerah mana, jangan risau-risau. Sebab apa-apa tempat-tempat kawasan you nak, telefon aja, the tag team. Betul. Sebab tak ada nak selit. Kalau nak tengok Abang Puaka apa cerita, episod 73. Tengok ulang-ulang, cerita baik-baik. Episod 73? Kalau tak salah lah. Tak ada puaka special kan? No, mine is episode. Oh, seorang-seorang punya. Yang serang-serang punya. Episod 73, tak salah lah. Kalau salah, 72 atau 74 lah. Dengar je mulut. Okay, kita bersama Faiz sekali lagi. Hello. Dan Faiz saya tanya tadi kan, Faiz ni boleh nampak katanya sejak kecil tu kan. So the first benda yang pertama yang you nampak apa tu? Jin. Anjing? Jin. Oh, jin. Anjing semua orang nampak. Buat kelakar ke apa? Anjing. Jin. Anjing. Ya, jin benda yang pertama yang saya nampak sekali. Masa tu muda ya. Macam mana? Pukul 10 tahun lah. Mungkin tak ingat macam mana rupa jin, tapi sama macam the Google image. Pasal saya suka Google after everything that I saw. Ya, normally. So scary lah bagi saya jin. Tapi mungkin bagi saya lagi yang paling takut adalah toyol kot. Saya tak tahu saya tak pernah nampak toyol. So far tak pernah. Oh, paling takut toyol. Kau banyak benda paling takut toyol. Saya rasa saya takut pasal dia suka curi benda kan. Curi benda you takut? Mesti lah. Curi duit. Curi duit ke. Nanti jadi satu pergaduhan besar antara keluarga kan. Betul. Nanti tanya, kau curi duit aku ke tak? Ini macam Betul. susah pula. Siapa nak jawab? Betul. So tengok benda-benda macam lain mungkin lagi better lah. Oh, tu lain. Tengok benda lain lagi better. Nampak tak ada punya Hantu keberanian lain. dia? Hantu lain lah. Pernah nampak Poch? Poch tak. Tapi pernah dengar macam ketuk macam Poch. Macam apa? Ketuk dia macam sama. Ketuk macam Poch? Pasal dia macam mana pakai tu? kepala dia. Oh ya? Oh, is it? Kau banyak tengok movie ke gitu-gitu ke? Sama, similar. The sound that I watch. Macam bila kita tengok movie, kan diorang suka buat that kind of, effect kan. Tapi sama in reality juga. When I pernah dengar something happen in my house. The ketuk similar. Tapi I tak pernah buka pun. Because I don't want to see. Belum cakap kalau kita betul experience dengan Poch ni, jangan takut, kita buka tali dia. Macam pernah dengar juga. Kan? Jangan takut. Tapi yang tali ikat tu, buka. Tapi dia kata bila kita buka, tak ada apa-apa pun. Dia macam lesap hilang gitu pula. Dia lari gitu je. Ada orang cakap kau nak rezeki, kau nak itu pergi jumpa peluk dia. Rezeki apa? Minta lah, aku nak gini peluk dia. Berani? Tengok lah yang 1 million ke 2 million. Okay,
Jangan Kita nak duit, kita usaha. Betul. Tak payah nak peluk-peluk jin-jin ni semua. Betul. Tak Ya. berkat nanti. Okay. Hmm. Ada cerita lain yang you lalui? So far dalam masa yang dekat ni mungkin time COVID je lah. Ya, happen. Apa jadi? Pasal COVID kita mostly duduk rumah je kan. Tak boleh keluar because of the issue, semua. So it always happen macam time-time malam tau. And because dah tahu from my friend yang Syed Ahmad ni, that bilik saya memang tak macam keras gitu orang kata. Dia kata sendiri is keras. So macam biasalah ada benda-benda yang macam aneh gitu, macam ada orang stretch mana ada dinding ataupun nanti saya akan bangun dengan cala-cala dekat badan saya. Normally kan, kalau saya tak tahu kalau betul, kalau orang yang boleh nampak ni semua benda atau benda-benda aneh ni, kadang-kadang kita terbawa ke mimpi. And it happened to me lah. I akan terbawa sampai ke mimpi. Sampai ke mimpi, then bila I bangun nak mandi, I akan nampak cala kat badan. And it's a red mark. Just a stretch. Dia macam takkan I stretch my fingernails is even shorter. Yeah. Yeah. Kalau orang putih dia sebut kalau macam dah kena scratch macam dia kasih tanda. Yeah, I ever experienced scratch before on my body. Pernah tanya orang rumah, macam pedih-pedih lah kat belakang ni. Kan? Yeah. So dia tengok kan, cakap asal ada macam, Yes. macam tak ingat apa-apa lah. Okay. Pernah lah terjadi. Betul kan? Ada satu tu yang berlaku. Ada satu yang berlaku tu. Bukan. No, hantunya ganas. Mungkin hantu tu ganas. La ilaha illallah. Ke mana fikir? Tak fikir apa-apa. Okay. Terus ke sana. Ada satu berlaku bila saya tengah tidur. Saya ada mimpi Pontianak ke apa? Saya ada mimpi lah. Saya tak tahu kenapa. Itu dengan macam saya lari-lari. Bila ada Pontianak datang, habis gigit kaki saya. So bila saya bangun, ada lebam. On the same, bila saya terkejut daripada mimpi, tiba-tiba ada lebam dekat kaki saya. So I don't know whether it's linked ataupun tidak. So which is a bit strange. Kaki sebelah mana? Sini. Tunjuk angkat. Betis Betis ya. Wow. Lalu dengar pun lagi satu suka isap ini kan. Isap apa? Isap ibu jari Isap ibu jari. Diorang sedut darah daripada situ lah. Oh, tu Dia toyol lah. Tak tahu lah. Tak tahu apa lah. Tak tahu apa. Banyak tengok movie lah kita Tak adalah. Tapi betulnya? Dengar orang ada bercerita tu macam kasih tu. macam kasih makan kan? Ya. Kasih makan. Betul lah. Kan isap darah makanan dia. Baru dapatlah apa yang dia nak tu. Kan. So bila yang you nampak-nampak tu kan, do you, of course rasa takut kan? Rasa takut. But do you bagi tahu mak, parents semua? I did. Saya tak ada bapa. Bapa saya dah meninggal. Oh, sorry. Tak apa-apa, it's okay. Daripada umur saya 9 tahun. Okay. I think from then on, then baru saya rasa macam saya ada nampak semua. So sampai sekarang masih boleh nampak? Alhamdulillah dah tak sangat. Bila tu notice dah tak nampak? So far macam tak ada benda berlaku lah. Actually gitu. dah tak ada benda dah tak berlaku. So mungkin pada Faiz, okay lah, maybe it's a good thing dah tak nampak lagi. Sebab honestly, to be honest, on my life kalau nampak is really tiring for me physically. Sebab benda kita mungkin banyak orang cakap kalau kita nampak is a good thing. Alah, diorang tak akan kacang kau apa kalau kau nampak. Tapi it's berbeza kan. Kita nampak, kita rasa daripada orang yang tak nampak. So kita tahu macam mana rupa benda tu semua. Jadi bagi saya macam mungkin kalau tak nampak lagi bagus daripada kau dah boleh nampak. So it's been a while, I dah tak nampak apa-apa lagi. Yeah, so I hope it remains that way. Kalau tiba-tiba lepas ni tu dia nampak balik, terimalah. Terimalah hakikat. nampak terima hakikat. Okay, bila macam dulu, okay, you cerita yang kat Malaysia tu kan, ada tak perkara-perkara yang berlaku kat negeri-negeri lain bila you pergi holiday ke? Kat Bangkok. Hotel, yes. Wah, saya memang suka pergi Bangkok. It's like a favourite place lah. Sebab macam murah apa barang-barang kat sana. Betul. Tapi memang some hotel adalah benda-benda yang mungkin tak sedapkan hati juga. Ada juga berlaku. Ya, sebab normally kalau saya pergi pun saya akan pergi dengan teman-teman, tapi kita akan either sleep in the same room ataupun kita akan choose individual room. Depending on kalau kita pergi dengan partner ke, because saya single, so saya always choose the own room lah. Yeah. So ada juga yang berlaku that time, saya rasa
bila saya tidur kat Bangkok hotel, this particular hotel lah. Okay, tak akan cakap the place. Okay, but this particular hotel memang lawa. Exterior lawa, interior pun not bad. Tapi tempat dia kalau nak pergi ke BTS, MRT dia, nak kena ada tuk-tuk lah. So there will be orang yang akan provide that service to bring you out for free. Jauh sikit lah. Jauh sikit, yeah. So every time kalau nak pass by that, deserted road, memang betul-betul seram lah. Exactly. So that's why there ada tuk-tuk. Ya, tapi tuk-tuk tu pun tak akan offer throughout the whole night, right? So bila balik sendiri, pandai-pandai lah. Either you can walk from the BTS ataupun you just take a taxi or Grab. Okay, so I remember clearly I was staying alone. My friend, he went out lah. So I was just alone at home at the hotel sendiri. So dah habis mandi semua, this happened dalam pukul 10 malam gitu. I remember. This was in 2018 actually. This is way before Malaysian incident. Okay, so 2018 I dah tidur. I was so penat from the whole day of going out. Pasal kita shopping kan kalau pergi Bangkok. Yeah. So dengan tidur, I rasa macam barat atas I macam ada benda. Berat someone, Bila tidur, tapi I tidur suka face. Oh, face down. Yes, Okay, I tak okay, suka okay. face up. Okay. Yeah, I Macam always- face up dia? Macam mana face up tadi? This macam I tak suka tidur face up. I know orang I suka tidur. I know orang I suka tidur tiarap. Macam baby. Just tidur Okay, flat. faham. So I rasa macam benda berat I don't think it's my friend. My friend tu kurus. So I can feel kalau ada orang duduk. Tapi ni benda macam betul-betul hempap you. Sampai I rasa macam tak boleh breathe. Yeah, so the benda macam just squeeze you tightly on your body. Then I rasa macam rasa bau sedap pula. Dah kena nampak bau sedap pula. Rasa macam Bau wangi. orang kata macam bau wangi. Tak tahu asal. Macam rasa macam satu yang betul-betul macam bau wangi gila. Ya. Bau wangi tu kuat ataupun kuat. Ya. Kadang orang kata kalau kuat tu dia dekat Kalau kuat jauh. Jauh Tak tahulah, kata selalu dia opposite, terbalik gitu. Kan? So I don't know whether dia jauh tak. Tapi dia macam, tapi bila dia bau kuat tu, dia makin dia hempap saya sih. Sampai one time tu I cannot Breathe. baca ayat pun tak boleh because it's like just humping me. Yeah. So I just have to macam just sesak gitu. Yeah. Then I just wake up after that. I tried to push myself out. Yeah. So that was one incident that happened to me. Habis kawan-kawan tak ada cerita apa-apa? Kawan-kawan semua okay? Kawan-kawan okay. Yeah. Normally if it happens to me, I will share to my friends. I will tell them. On the spot juga macam tu, the next day. Bila balik Singapore lah. Yes. I tak akan cerita on that same place. Because kalau I cerita, nanti I takut kawan I pun kena. Pasal among kita, mungkin I seorang je nampak. Mungkin diorang pun nampak, but diorang mungkin tak suka share. Some people diorang tak suka share apa. Tak ada bunyi-bunyian yang empap yang tu, tak ada apa-apa bunyi-bunyian ke? Tak ada. Bau wangi tu bau wangi je. Bau bunga ke? Ya. That was one of the incident that happened kat Bangkok. Okay. Yeah. Pernah kena apa-apa kat holiday? Holiday? Kan dah cerita. Oh, dah cerita Episod 73. Oh, dah cerita Ada kan? Entah. Dah. Nak kena tengok ni episod ni. Episod tengok 73. Okay. Tengok. Saya tengok. What about macam trekking ke, jalan hutan ke, adventure ke? Benda macam ni memang saya tak suka adventure. Chalet ke? Yeah. Chalet so far tak ada lah. Alright. Because I know orang memang not a fan of hiking, adventure. Okay, yeah. Because kalau dah tahu, you rather to avoid. Benda-benda yang kita nampak is because dia memang terwujud dekat mata saya. It's not like I sengaja panggil macam nak challenge orang. No, I don't do that lah. Okay. Sebelum nampak-nampak, saya suka tanya ni question ni, kalau orang yang nak nampak ni time during Hungry Ghost, Yes, benar. Tapi it's more of diorang punya Tuan-tuan dia, tuan-tuannya. Normally I can feel it lah. Correct. Right. That's one thing that I had daripada dulu lagi. So yang kawan-kawan macam Mak Bafadal apa, diorang cerita share apa? Sheikh pernah cerita lah a lot of things yang dia pernah cerita pasal apa yang kat dalam rumah saya.
Dia pernah cerita macam apa jadi kat rumah kawan-kawan saya. Pasal dia ni orang memang dia kata kalau dia nampak dia akan berada kat alam tu. Sama macam saya actually. So if it happens to me, saya akan rasa macam saya dekat alam tu bersama orang-orang tu semua. Macam benda-benda tu. Especially kalau time mimpi. So normally got one incident, saya pernah mimpi lah macam normal, macam happy mimpi. Sekali saya mimpi pasal ular. Saya akan mimpi pasal kucing lompat daripada kubur. Kucing hitam. Saya paling takut dengan kucing hitam selepas mimpi tu. Sampai sekarang? Saya tak akan macam suka kucing hitam. Walaupun saya ada 2 kucing, tapi saya tak suka kucing hitam. Kesian kucing No, padahal pasal benda tu. Itu mimpi mainan syaitan je. Tapi kadang ada ustaz cakap kalau you mimpi ular maknanya you ada gangguan. Yes. Saya selalu rasa macam saya ada mimpi ular dan saya kat situasi tu juga. Sama tempat tu juga. You pernah pergi berubat? Tak pernah. Tak tahu mungkin nak kena pergi ke tak. Saya tak tahulah. So insiden yang berlaku akhir-akhir ini ada? Bila kita dah pindah daripada rumah lama tu, alhamdulillah tak ada apa-apa. So far tak ada apa-apa yang berlaku dekat rumah baru. Rasa macam lebih tenang, lebih terang rumah baru ni. Mungkin betul-betul ada benda yang sesuatu kat rumah lama. Jadi bila kita pindah rasa macam dah hilang dah. Mungkin kadang-kadang orang lama diorang ada tanam pasal depan kan macam ada rumput-rumput, right? Betul, ada kita rumput. tak tahu apa diorang ada tanam buang barang kat situ ke. Sebab tu jadi you mention ada lembaga tu yang kat luar lembaga tu hitam. je. Dia berdiri dekat pokok. Dia ditanam kat situ ke dia buang kat situ. Tak tahu lah. Jadi hati-hatilah siapa-siapa yang jalan tu. Mungkin bila mak saya beli rumah tu ada orang lama yang pernah simpan. Tapi kita tak pernah tanya. Pasal bila kita beli rumah kita tak akan tanya apa. Yalah, kalau tanya pun dia takkan cakap yang dia akan cakap tak ada apa-apa lah. Sudah bagus, jiran bagus. Tapi memang jiran bagus lah. Suka action food. Suka makanan bagus. Makan-makan, yes. Ini bila you macam ngadu dengan mak you kan gitu kan, you nampak-nampak gitu. Pernah tak mak you macam share so dia punya story ke mak you pun macam tetap? Mak I tetap keraskan hati dia. Pasal dia ni orang, I think pasal mungkin pada dulu mungkin dia tak pernah rasa lah. Tapi dia tak nak anak-anak dia juga melalui. Mungkin dia experience juga lah. Because because I dulu suka balik lambat tau. Time tinggal kat rumah lama. Dan rumah saya memang bila balik rumah memang gelap. First thing my mom kata nak save duit lah. Tapi tak tahu kalau betul. Mungkin gelap pasal ada benda lain. Jadi kalau nak balik rumah tu memang rasa macam sesuatu lah. So ada satu kalinya bila saya nak balik rumah tu, ada benda-benda yang berlaku kat dalam bilik mak saya. Pasal mak saya tutup pintu bila tidur. And bilik dia just opposite bilik saya. So if I want to go to my room, I have to pass by the room. So adalah bunyi-bunyi macam orang ketawa tiba-tiba. Tapi I decided not to think. I will never open the door. Because I know my mom dah tidur. Because I can boleh dengar dia berdengkur. Mak saya berdengkur lah. So saya boleh dengar. So dia takkan dia ketawa bila dia berdengkur macam kelakar pula kan. Macam boleh berdengkur dengan ketawa? Yes. Tak boleh. Jadi saya rasa mungkin ada benda lain yang kat dalam dengan mak saya. Tetap nak cuba tau. Cuba. Jadi jadian tu. Yes. Semua kat rumah cuba berdengkur dengan ketawa at the same time. Cuba. Lepas tu hantarkan voice tu kat DM Susu TBC, okay? Faiz pun nak dengar tau. Nanti kita taruh kat IG Puaka. So benda ni selalu ada benda macam ketawa kat bilik. And I know it's not my mom. And I think my mom also know. Tapi dia tak suka macam ceritakan. Ataupun dia dah penat dengan atau melalui ini semua. Your another sibling, adik? My adik perempuan dia tak boleh cakap pasal dia disabled. Betul. So she you dua adik-beradik je? Tak, we have 5. So only me and my adik. Duduk saja. Okay, faham. My kakak dah move out pasal dah kahwin. Alright. So you say dia boleh nampak. Tapi sampai sekarang boleh nampak. My adik perempuan, I don't know. Because dia disabled kan, so we didn't ask her much. Yang before your punya kakak tu semua pindah, dia tak cerita apa-apa? Diorang tak pernah cerita apa-apa. But I pernah cerita kat diorang je. But I think after my kakak pindah, I think my abang pernah cerita lah about his room also. Apa? Sama juga benda yang dia dengar. Macam ada orang just tiba-tiba berbual kat luar living room. Pasal his room is the sebelah kitchen.
So adalah benda yang dia akan bilang kita juga yang berlaku. Macam tiba-tiba dia dengar asal macam ramai orang kat dalam Kat luar. kat dalam dapur pasal ni. Because it's just me, my brother and my mom and my younger sister. So and normally I selalu balik lambat. So kalau I tak ada kat rumah, siapa lagi yang buat bising? So he also question that lah. Then you ask me like, adik, kau buat kawan-kawan kau apa 12 malam? Kau gila aku nak buat kawan 12 malam kat dalam rumah aku. Aku nak tidur So we were just like exchange stories lah with my brother. Yeah, that's just a few things that happen. Mungkin abang dia cakap betul. Kau buat kawan-kawan yang tak nampak. Mungkin baik malam kan. Masuk rumah tak baca apa-apa kan. Kan. Jadi masa itu my mom always say cuci kaki. She always tell me, Faiz, kalau balik malam tu tolong jangan balik terus. She always ask me. Then dia akan text Faiz lah, macam if I hang out with my friend ke sampai midnight ke apa, kata cuba jangan balik terus, cuba go somewhere, divert yourself somewhere. Dia say okay, divert lah. And then kata bila nak balik tu terus pergi ke bilik toilet, dapur, cuci kaki baru masuk bilik. Dia kata jangan terus masuk bilik and letak barang. Kadang-kadang tak tahu siapa yang ikut kita. So from then on I decided to follow whatever my mom say lah. Ikut kata-kata dia. Sebelum masuk tu baca-baca lah juga Baca, kan. yes. Itulah sama jugalah yang kat luar Kau balik mana pun, walaupun bukan malam pun siang pun, you all terus balik pergi toilet. Jangan terus masuk bilik. Jangan terus tengok anak, cium anak. Ya, betul. Actually true. Sebab kan? Bersihkan diri lah. Ya. Betul, nak kena bersihkan diri. Sekarang bila dah ada baby, terbagi tu baby. Alamak, macam mana lah ni, macam mana ni. Congrats. Terima kasih lah. Kat Instagram kan? Ya ke? Iyalah. Story je kan? Kan orang tahulah semua dah tahu. Tak adalah. Siapa yang tengok story dia tahu. Betul-betul. Tak banyak orang tengok story. Nampak dia punya spy. Macam mana? InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Tak gitu bila balik tak cium anak Tak lah, anak yang datang jom. Dia rindu lah. Dia rindu daddy dia pergi kerja kan. Yang kecil. Yang kecil lah. Mana boleh jalan lagi? Yelah, action je. Dia terbang kan. Terbang. Okay, Faiz ada cerita yang paling menyeramkan yang last? The last one tak selalu menyeramkan, tapi I remember this. Kalau nak balik rumah yang kosong, jangan cakap Assalamualaikum. Sebab got incident happen bila I balik and rumah tu memang tak ada orang lah. My house is empty. I terus cakap Assalamualaikum. By right you should say Assalamualaikum. Pasal tak ada orang apa. I ni bodoh pergi cakap Assalamualaikum dekat rumah yang kosong. Bukan bodoh, terlupa. Pasal ada orang tak jawab. teringat. Ada orang jawab. Kat dalam. Cakap Waalaikumsalam. Macam sama je. Betul. Saya terdengar, saya ni bulu tengkuk semua ternaik. Dia dekat, macam dekat je dekat pintu bila saya cakap Assalamualaikum. Normally kalau kita buka macam biasa lah, macam masuk Assalamualaikum, dia Waalaikumsalam. Dia sebut nama. Takut sah. Twist. Then I like tutup balik. Tak jadi masuk. I tutup balik. Macam sama Sama perangai. Sama. Because I can feel. Lepas tu baru cakap yang betul ni baru masuk balik. Sama. Dia baru cakap Assalamualaikum. Sama kan? Dia keluar balik juga. Yes. That is the last incident that happened to me. Allah. Lepas tu masuk baru cakap Assalamualaikum. Lepas tu tak ada apa-apa. Tak ada. Terus senyap sih. Jadi dalam otak macam, alamak, I should have not said that word first. Maknanya bukan seorang je yang buat macam gitu. Okay lah. So, it was the last incident lah. Tapi I'm so happy that kita move out from the house. Walaupun saya suka tingkat satu. Pasal it's easy. Depan saya dia bus stop je. Senang, kalau lambat je, bye. Terus lah. Tapi yang lain dia sebut nama ni. Yang lain sebut nama. Ya, dia punya sebut nama. Mungkin benda tu kan? dah tahu nama dah saya. Tahu. Ya, pasal maybe the same. Pasal ada penunggu kan kat luar. So probably it's part of them. Sebab orang kat rumah panggil Faiz yang balik ni Faiz. Dia pun okay ni Faiz. When he says sebut nama tu, Faiz takut. Pasal dia kata Waalaikumsalam je, mungkin I'm still okay. Bila cakap nama tu, I feel macam tapi rumah gelap. Asal ada orang cakap Faiz. Saya just tutup balik. That's why I tutup my pintu back. Seram. Syed B dia tak cakap nama penuh Tak. Bila cakap macam gini, last sebelum kita tutup Imagine yang doorbell tu Assalamualaikum.
Tak pernah dengar? Pernah. Tu kan. Macam mana? Betul. Yes, betul. Kalau kita cakap Indo, imagine you masuk dalam seseorang, Assalamualaikum. Itu lagi takut saya. So, Bayangkan kalau tak ada bateri. Sekali benda tu mesti cakap. Assalamualaikum. Okay guys, terima kasih Faiz. Terima kasih Sama-sama. kongsi cerita. Baik lah story. Baik. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudi menonton dan kepada semua pendengar kami. Terima kasih banyak-banyak. The Tech Team SG, The Malay Council, The Counterclockwise Specialist. Terima kasih banyak. Dan kalau korang nak share story, boleh je DM kepada Susu TVC. Yang apa nak cakap apa? Yang mana? Yang mana satu? Jangan lupa pergi TikTok The Tech Team SG. Kau nak tengok rumah-rumah yang diorang dah view. Dah tua. Yang on sale pun ada. Tengoklah Kalau berkenan, hubungi je. DM, PM. 8774-1551. Yeah. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah. Jaga diri, jaga kesihatan. Ingat, puaka tak kena usia. Apapun jangan takut pada mereka tapi takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, di antara amalan yang paling baik, contoh kalau kita balik rumah, tak kisahlah awal ataupun lambat, paling pertama sekali apa kita buat? Berikan salam yang penuh. Contoh, kalau ada orang di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tiada orang dalam rumah, kita boleh bacakan Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Contohlah sebelum tahiyat kita tu. Itu pertama. Keduanya, kalau kita nak balik ni, diterangkanlah. Kalau orang-orang lama kata, contoh, kalau kita nak balik ni, jangan singgah di tempat-tempat kotor. Contoh, sebagai contoh yang paling kuat, bila kita sampai, contoh kita baru naik Grab, kita park, kalau boleh avoid area tempat kotor-kotoran, macam tempat buang sampah. So rubbish chute tu kalau boleh you walk asing sedikit ataupun jalan di tempat yang lain. Ketiganya, masuk dengan kaki kanan. Keempat, kalau mampu bacakan 3 qul. Benda ni memang basic lah orang selalu katakan, tapi saya rasa ni amalan yang biasanya lah orang kata baca, tapi biasa bila orang dah penat, balik biasanya orang akan terlepas baca. Boleh. Dan keempatnya, kalau saya akan bacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Okey, contoh kalau kita tak tahu nak baca apa, paling basic, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu paling bare minimum. Dan saya doakan insya-Allah para penonton tidak akan terkena gangguan sewaktu kita balik rumah lah. Boleh? Itu saja. Apa pun ingat, jangan takut kepada mereka. Hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.